insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarri kufar min ghadabil jabbar wal izzat lillahi rasulinin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warham min lisani yafqahu qawli fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa anta hamala dunya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita sementara isyak. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah petang ni, untuk maghrib ni untuk surah Al-Ikhlas, section 4 tambahan insyaAllah. Kita mula dengan surah Al-Fatihah insyaAllah. Alhamdulillah. Sama-sama kita share insyaAllah. Mohon share. Sama-sama share insyaAllah. Sama-sama share insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah hari ini sambung untuk surah Al-Ikhlas. Silap tulis tajuk tu. Tajuknya sepatutnya solatlah walaupun kita dalam keadaan ketakutan. Solatlah walaupun kita dalam keadaan ketakutan. Surah Al-Baqarah ayat 239 insyaAllah. Al-Baqarah ayat 239. Kita renung sama-sama insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maksud dia terus, jika kamu takut adanya bahaya. Jika kamu takut adanya bahaya. Cari ayat dia insyaAllah. Tak dicatatkan dalam nota ni.
Jika kamu takut adanya bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman, yakni selamat, maka ingatlah Allah. Solatlah sebagaimana yang Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Jika kamu takut adanya bahaya, solatlah sambil berjalan kaki atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman, yakni selamat, maka ingatlah Allah, yakni solatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 239. Tengok ayat dia. Okay, 240. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu takuti satu bahaya, maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan solat secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kita apa yang kamu tidak ketahui. Tu ayat 239 mengenai bab solat. Macam mana keadaan pun, solat kita tetap uruskan seterusnya. Kupasan ayat tersebut. Pada ayat sebelumnya, Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar menjaga solat yang diwajibkan dan menjalankan segala ketentuan serta memberi perhatian kepadanya. Walau bagaimanapun, ayat ini menerangkan juga sekiranya berlaku apa juga bentuk kezaliman yang membuatkan kita ketakutan, contohnya kezaliman di dalam rumah tangga, kehadiran musuh perang dan juga binatang-binatang buas, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk tetap menunaikan solat. Walau macam mana bahaya pun, kita tetap solat. Hebat macam mana pun cubaan tu dicontohkan sini. Apa juga bentuk kezaliman, sila ada kezaliman yang membuatkan kita takut, contohnya yang berlaku di dalam rumah tangga, pastikan kita teruskan solat. Kehadiran musuh perang pun ada bab solat, dan juga binatang-binatang buas, maka Allah SWT menyuruh kita tetap untuk tunaikan solat. Allah SWT mengingatkan kepada kita untuk tetap ingat kepadanya dengan mendirikan solat walau apapun berlaku. Solatlah sekalipun berada di medan perang. Kemudian apabila situasinya telah kembali aman, maka solatlah sebagaimana sedia kala ketika dalam keadaan tenang dan khusyuk. Maka disebabkan itu ditekankan di sini bahawa walau dalam apa jua keadaan sekalipun, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus dijaga. Maksudnya kita kena renung, kita kena renung. Solat ni perlu dijaga, tak boleh dibiarkan macam tu saja. Kadang-kadang orang pelik, berperangai pelik, solat tu tak dijaga, dibiarkan berlalu macam tu je waktu. Tu kena renung kita. Tu saya tengok satu daripada pesanan pesanan daripada Nabi Isa, antara Rasulullah SAW bersabda mengenai firman Allah yang bermaksud yang bermaksud di bawahnya ada lembaran emas yang tertulis 5 garis. Saya hairan pada orang yang yakin akan mati, bagaimana ia dapat bergembira. Dipesankan oleh Nabi, ya. Hairan orang yang yakin dengan akan mati, bagaimana ia dapat bergembira.
Saya heran terhadap orang yang yakin adanya neraka, bagaimana ia dapat tertawa. Saya heran pada orang yang yakin pada takdir, bagaimana ia susah iaitu berduka cita. Dan yang keempat, saya heran pada orang yang yakin pada perubahan dunia, bagaimana ia berasa tenang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang diceritakan orang yang suka, dipesan pada orang yang suka ketawa, sonok sangat, yang lupa bab solat. Ini dalam keadaan mana pun dipesankan kita bab solat. Dipesankan. Ini 5 benda. Ada lembaran yang ditulis 5 garis. Pertama, hairan pada orang yakin dengan bab mati, bagaimana ia dapat bergembira. Sepatutnya kita tak boleh bergembira, tapi tak boleh terlalu sangat bab gembira. Pasal apa? Bab adanya bab mati. Kalau dah siap, tak ada masalah. Bab tu solat, antara satu yang paling kita risau ialah bab solat, kesempurnaan solat. Saya heran terhadap orang yang yakin adanya neraka, bagaimana ia dapat tertawa. Apalagi tak sembahyang, dia seronok dengan bab ketawa, apalagi bab sembahyang. Kalau tinggalkan solat, macam mana? Ini kena renung kita. Yang ketiga, saya heran pada orang yang yakin pada takdir, bagaimana ia susah atau berduka cita. Dah takdir, dah tertulis. Kenapa kita nak berduka cita? Kenapa kita nak bimbang? Allah dah tulis dah. Tak perlu bimbang. Saya heran pada orang yang yakin dengan perubahan dunia, bagaimana ia rasa tenang. Maksudnya apa? Bila Allah bagi COVID macam ni sekarang, maksudnya kenapa kita mesti bertenang? Itu adalah salah satu bab peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada ayat tadi, balik pada kupasan ayat Quran tadi mengenai ketakutan kena solat juga. Allah mengingatkan kita supaya tetap ingat kepada Allah dan dirikan solat. Walau apapun berlaku, solatlah sekalipun berada di medan perang. Kemudian apabila situasinya telah kembali aman, maka solatlah sebagaimana sedia kala ketika dalam keadaan tenang dan khusyuk. Sebab tu kalau nak bab solat ni dengan keadaan jam ke apa, kita kena merancang, takut terperangkap dalam keadaan jam. Contohnya, kita dah pastikan kita dah siap solat. Contoh maghrib, yang masa maghrib tu terlampau pendek, maka disebabkan ia ditekankan di sini bahawa walau dalam apa jua keadaan sekalipun, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus dijaga. Hebat macam mana cubaan Allah Ta'ala, cubaan dunia ni, hubungan kita dengan Allah Ta'ala tetap kita teruskan. Tak boleh dibiarkan macam tu aja. Sebagaimana dia telah mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Maka disebabkan tersebut, hubungan kita dengan Allah teruskan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara-perkara yang diajarkan kepada kita, iaitu ilmu ibadah dan hukum-hukum yang tidak diketahui sebelumnya, seperti cara pelaksanaan solat dalam keadaan takut. Ini menunjukkan betapa pentingnya solat dan ia harus ditegakkan dalam situasi apa pun. Ada ilmu, ada bab ilmu mengajar, bab ilmu sembahyang waktu dalam perang, satu barisan berdiri jaga, satu barisan solat. Contohnya kalau jadi tentera. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu, di mana orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tenang tentang perkara yang tidak diketahui sebelumnya, maka wajib ke atasnya memperbanyakkan zikrullah. Manakala ayat ini juga merupakan tanda bahawa memperbanyakkan zikir kepada Allah menjadi faktor penyebab diberikan ilmu pengetahuan, kerana dengan syukur akan mendapat nikmat yang lebih banyak. Tak berhenti dia zikir Allah, Allah bagi jalan. Itu yang kadang-kadang kita dapat ilmu yang tak disangka, rezeki yang tak disangka. Pasal apa? Bab banyaknya sangat zikir. Tu hebatnya, kena renung kita. Tu ayat 239 diingatkan kita supaya solatlah
walau kita dalam keadaan ketakutan. Mohon repair sikit, kita punya tajuk tadi tersilap, cepat sangat tersalah. Mohon repair. Solatlah walau kita dalam keadaan ketakutan. Terus kita hampiri ayat 240, nafkah kepada isteri yang kematian suami. Ni sambungan. Masih lagi bab keluarga. Surah Al-Baqarah ayat 240. Tengok ayat dia macam mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 240, nafkah kepada isteri yang kematian suami. Maksudnya, dan orang-orang yang mati, yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, iaitu nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tiada dosa bagimu, yakni mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam perkara-perkara yang baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 240. Kita tengok kupasannya. Pada ayat sebelumnya Allah SWT mengingatkan kita agar tetap mendirikan solat dan tidak melalaikannya hanya kerana konflik dalam rumah tangga. Pasal bergaduh dalam rumah tangga, kadang-kadang sampai tak sembahyang, merajuk dengan keluarga, lari, hilang bab sembahyang pun berlaku. Ini adalah kerana hanya dengan solat saja yang dapat menyelesaikan segala persoalan kehidupan manusia. Maka pada ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala kembali menjelaskan hukum yang berkait dengan masalah rumah tangga. Kaitan dia terlalu rapat. Solat dan rumah tangga terlalu hebat kaitannya. Pasal apa? Takut dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang dengan Allah Taala. Pasal apa bimbang? Pasal dia kaitan rapat. Kalau dia solat yang sebenarnya, dia takut dengan Allah Ta'ala. Takwa sebenar-benarnya. Pasal apa? Bila ada bab solat, dia jaga Allah Ta'ala. Dia jaga Allah Ta'ala, maksudnya rumah tangga hebat di sisi Allah Ta'ala. Barakah dalam rumah tangga tu, ya, salah satunya, portionnya ialah bab solat. Kerukunan dia. Maka pada ayat ini pula Allah SWT kembali menjelaskan hukum berkait dengan masalah rumah tangga. Kepada isteri yang kematian suami, nafkah yang sepatutnya diterima, yakni makan, pakaian, tempat tinggal, ialah setahun tempohnya, tanpa ada ahli waris yang menyuruh mereka pergi dari tempat tinggal tersebut. Namun jika mereka keluar dengan kemahuan sendiri, maka tidak berdosa bagi waris tersebut. Dan Allah Maha Perkasa dan dalam perkuasaannya, dan Maha Bijaksana dalam hukum-hukum Allah sendiri. Hukum-hukum Allah sebenarnya. Ayat 240. Pendek kupasan dia. Ya, maksudnya kaitan solat dengan rumah tangga masih lagi diraikan. Terus kita masuk 241. Pemberian mut'ah kepada wanita yang dicerai. Ya. Maksudnya ayat 242 ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan
haqqan 'alal muttaqin. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat muta'ah, iaitu pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa. Tu ya, tu ayat 241. Kemudian ayat 242, kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahami. Itu hukum ya, masih lagi bab rumah tangga 241 dengan 242 ya, pemberian sagu hati atau muta'ah kepada wanita yang diceraikan. Pada ayat 241 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa seorang wanita yang dicerai dan telah disetubuhi oleh suaminya, maka dia berhak mendapat harta yang diberikan oleh suami yang menceraikannya. Itu sama pada pakaian, kenderaan ataupun pembantu. Perempuan yang diceraikan suami perlu beri nafkah. Beri nafkah yang bil ma'ruf, iaitu tidak terlalu berlebihan atau berkurangan. Banyak dan sedikitnya pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Ini adalah kewajipannya orang bertakwa. Orang yang bertakwa, sesungguhnya orang yang bertakwa akan menjaga hak-hak wanita yang diceraikan. Walaupun bercerai, walaupun berpisah, dia masih lagi adanya bab takwa. Pemberian nafkah tersebut adalah untuk membolehkan wanita yang diceraikan itu meneruskan kehidupan dengan tenang dan tidak mencari rezeki dari sumber yang tidak halal. Ayat ini adalah yang terakhir untuk pengurusan konflik dalam rumah tangga. Ini ayat yang akhir untuk bab rumah tangga. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat Allah agar kamu memahami. Ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia amat memperjuangkan hak-hak wanita. Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan dalam ayat-ayatnya sebelum ini mengenai hukum-hukum talak, khulu', rad', iaitu penyusuan, dan masa iddah serta muta'ah, iaitu pemberian muta'ah. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjelaskan kepada kita ayat-ayatnya yang mengandungi hukum syariat agar dapat difahami dan dapat diamalkan sehingga dapat menyempurnakan sebagai orang yang bertakwa untuk beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Penutup ayat ini seakan memberi jawapan terhadap pertanyaan, adakah terdapat ketentuan agama terhadap isu pemberian serta harta waris? Jawapannya ada, iaitu memberikan sesuatu sebagai pengubati hati bagi perempuan yang diceraikan, kerana isteri yang diceraikan hidup keadaannya seperti ditinggalkan waktu mati. Itu ya, adilnya Islam, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat untuk bab rumah tangga. Kita akan sambung untuk esok. Jangan lari daripada berjihad, sesungguhnya mati itu pasti. InsyaAllah pagi besok ya, kuliah subuh kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kuliah subuh besok sambung ayat 243. Saya mohon Ibu terima kasih ruang pada untuk surah Al-Ikhlas section 4 tambahan, beri ruang untuk saya teruskan online insyaAllah. Ibu terima kasih. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri mohon maaf. Lain kurang sikit hari ini. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi wa wasi' arzaqana
sabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari amrina wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhanallah alladhi yadayyan subhanallah syadidil arkan subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar subhana ma la yushghilu sya'an wa anshan subhanallah al-hannan mannan subhanallah musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadur ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'af. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma ismi syawal. Rabbis samai wa sami'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok sambungan ayat 241 insyaAllah Al-Baqarah. Assalamualaikum.